Heat conduction. Apa maksud conduction? Conduct. Apa maksud conduct? Pengalih. Bagus. Pengaliran. Haba. Heat maksudnya apa? Haba. Pengaliran haba. Paling mudah sekarang kalau nak tahu berlaku ke tidak pengaliran haba, awak pegang tangan awak. Ataupun awak pegang objek. Pegang apa-apa yang ada dekat sekeliling. Contoh saya pegang saya punya tablet. Apa yang awak rasa bila awak pegang objek di sekeliling? Awak pegang meja, apa yang awak rasa? Suhu. Room temperature. You rasa sejuk kan? Sama macam saya. At my first moment bila saya pegang objek di sekeliling saya punya tangan dan badan berdarah panas. Jadi bila saya pegang objek yang sejuk, saya rasa sangat sejuk. But as time goes by, bila saya teruskan pegang, makin lama semakin tak rasa sejuk tersebut. Dia rasa seperti satu haba yang, satu temperature yang sama. Suhu tangan saya dengan suhu objek macam dah sama. So kat situ berlaku pengaliran haba. Haba sentiasa mengalir daripada panas ke sejuk. Kalau tangan saya panas, objek ni sejuk, haba mengalir daripada tangan ke objek. Daripada panas ke sejuk. So itu adalah cara haba mengalir. Jadi sebenarnya heat conduction ni berlaku setiap hari dan setiap masa dalam kehidupan kita. So equation bagi heat conduction adalah dQ per dt. Heat adalah Q. Okay, so kita akan tengok apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengaliran haba. Kemudian kita akan belajar graf. Graf yang C inilah yang paling penting. Sebab apa? Sebab banyak soalan akan kita keluarkan untuk learning outcome C. Macam mana kita nak analyse temperature distance graph? Okay, bagi pengaliran haba bagi dua cases. Kes yang pertama adalah insulated road, yang kedua non-insulated road. Maksud insulated road adalah road yang ditebat. Contoh seperti wire laptop, wire charger. Ini adalah paling mudah insulated road. Kenapa? Sebab bila kita pegang road ni, kita pegang wire, kita tak akan rasa kejutan elektrik. Bermaksud ada penebat di sekelilingnya. Okey, dalam ni ada wire copper yang mengalirkan current, tapi di luarnya ada penebat getah. So ini adalah insulated. Kalau non-insulated, maksudnya wire yang expose. Bila kita pegang, kita akan terkenalah shock current. Jadi kat situ tak ada penebat, tak ada getah. Okay, jadi kita akan tengok apa konsep bila mana haba mengalir pada dua keadaan road yang berbeza. Yang first is insulated dengan yang kedua non-insulated. Okay, dan bagi cases dua tersebut, kita akan buat soalan up to 2 combination road. Okay, bermaksud contoh kalau saya ada dua wire yang berbeza, copper dengan steel, saya boleh gabungkan copper dengan steel bersebelahan. Dan kita alirkan haba. So kita akan adakan dalam silibus up to 2 road sahaja. Tak ada sampai 3. Contoh steel, aluminium dengan copper. Ada 3 wire yang berbeza material. So kita gabung secara 3-3. Alihkan haba. Takkan keluar soalan macam tu. Maksimum pada 2 sahaja. Okay. So now kita fahamkan apa beza sebenarnya heat dengan temperature. Paling obvious adalah quantity mereka. Quantity temperature adalah satu skala quantity. Dia memberi satu nilai sahaja magnitude. Okay, manakala heat ni sebenarnya adalah energy. So dia adalah satu derived quantity. Okay, jadi temperature ni adalah simbol dia T dan unit dia Kelvin as we know. So apa maksud temperature? Okay, temperature ni adalah the hotness or coldness of an object. Senang, itu maksud temperature. Temperature ni maksud nama dia suhu. Bahasa Melayu dia suhu. Apa maksud suhu? Suhu sebenarnya adalah the degree of hotness or coldness. Jadi kalau kita kata saya sejuk. So maksudnya kita menggambarkan degree of coldness, iaitu suhu temperature yang sejuk. Okay, kalau you kata awak panas, bila awak kata awak panas, objek ni panas, laptop awak panas, sebenarnya awak menunjukkan di mana the degree of the hotness for your object. Maksudnya kita punya degree of hotness ataupun coldness of an object. So itu maksud temperature. Okay, manakala apa maksud heat? Okay, heat ni adalah satu jenis tenaga. Sebenarnya heat ni adalah tenaga. Haba ini adalah satu tenaga. Tenaga banyak jenis. Tenaga kinetik, tenaga potential energy, elastic potential energy, molecular energy. So heat juga adalah satu jenis energy. Sound wave tu adalah satu energy juga. So heat ni adalah sejenis energy. Okay, di mana khusus untuk heat ni adalah melibatkan
transfer of energy daripada objek panas ke sejuk. Okey, bila mana ada perbezaan temperature sahaja akan berlaku pengaliran haba. Tanpa perubahan temperature tidak akan berlaku pengaliran haba. Jadi katakan contoh bila mana seorang doktor dia nak check pasien dia demam ke tak demam, berapa suhu dia. So apa yang dia akan buat? Dia akan letakkan satu alat. So apakah alat yang doktor ni pegang? Termometer. Termometer, body thermometer. So ke mana dia letak body thermometer untuk ukur suhu tu? Telinga. Dalam telinga jarang. Saya rasa yang ni dia letak dalam mulut kot. Lidah. Bila dia letakkan lidah kan, bawah lidah kan. So bila dia letak kat lidah, apa yang berlaku sebenarnya kat situ ada perbezaan suhu. Okay, di mana termometer yang doktor ni pegang, suhu dia berbeza dengan suhu badan pasien. Lidah dia panas sebab dia demam. Jadi suhu termometer ni sejuk. Jadi kat situ berlaku energy transfer. Keyword dia energy transfer. Tu yang pertama. Energy transfer berlaku daripada lidah kepada termometer. Okey, yang kedua, kenapa pengaliran haba berlaku daripada lidah ke termometer? Sebabkan haba sentiasa mengalir daripada panas ke sejuk. Itu keyword yang kedua. Okey, keyword yang pertama untuk heat adalah dia melibatkan energy transfer. Daripada mana ke mana? Daripada suhu panas ke suhu yang sejuk. Baru ada pengaliran haba. Kalau awak ada dua objek yang sama suhu, tidak akan berlaku pengaliran haba. Sebab apa? Sebab tak ada perbezaan temperature. Bila sama temperature, maksudnya tak adalah haba yang mengalir. Okay, jadi dia adalah satu scalar quantity. Sebab energy is a scalar quantity but it's a derived quantity. It's a derived scalar quantity. Kenapa derived? Sebab unit dia joule. Okay, unit lain bagi joule adalah kg ms minus 1. Juga adalah unit bagi heat. Okay. Right. Jadi heat ni, pengaliran haba ni tak bergantung kepada mass objek. Tak kisah objek yang panas tersebut besar ke kecil ke, pengaliran haba dia adalah sama sahaja. Okay, directions of heat transfer juga adalah sama sahaja. Dia tak bergantung kepada mass of the object. Okay. Seterusnya, apa pula maksud heat conduction through solid? Okay, heat conduction atau nama lain dia thermal conductivity. Okay, thermal conductivity, this sentence, heat conduction through solid ni adalah thermal conductivity. Dia adalah satu unit K. K, small k. Okay, ini adalah satu vocab dalam heat. Thermal conductivity adalah small k. Simbol dia adalah small k. Okay, salin dalam buku masing-masing. Okay, jadi apakah thermal conductivity? Ini kita berkenalan dengan vocab dahulu. Kita dah tahu temperature apa, dah faham maksud heat apa. So sekarang kita nak fahamkan thermal conductivity. Okay, dia adalah the transfer of heat within bodies as a result of a difference in temperature. Okay, di mana thermal conductivity ni adalah dia related to transfer of kinetic energy among molecules semasa collision berlaku. Okay, sebab apa? Kenapa collision berlaku? Sebab bila mana suhu yang panas, tenaga molekul akan bergerak dengan lebih laju. Jadi disebabkan pergerakan yang lebih laju, tenaga yang lebih besar, so dia akan transfer kepada tenaga yang lebih kecil, iaitu pada suhu yang lebih rendah. Okay, dalam contoh simulasi ni, awak ada satu rod. Rod kat sini berbeza suhu dia. Okay, awak rendamkan satu rod ni di hujung dalam air permukaan yang menggelegak. So, awak panaskan air ni pada 100°C. Okay, jadi apa yang berlaku adalah molekul pada rod ini di hujung yang terbenam dengan air panas, molekul dia akan bergerak dengan lebih laju. Okay, bila mana molecular kinetic energy dia meningkat, dia akan transfer the energy to the less energetic molecule. Bermaksud dia akan transfer energy kepada badan yang lain, portion yang lain. Jadi kalau nampak di sini, di kawasan yang kedua, suhu dia adalah 58°C. So maksudnya dia sedang memberi tenaga. So energi molekul yang berada di dalam air ini, dia sedang memberi energi kepada molekul yang lain. Okay, jadi kat sini dia akan become more energetic but less energetic than the first place. Dia sedang memberi kinetic energy dia. Okay, jadi suhu kat sini adalah mencapai 58. Okay, dan ke mana seterusnya dia akan bagi? So molecular kinetic energy ni dia akan bergerak. Okay, dia akan vibrate. So dia akan memberi energi seterusnya kepada the next part of the rod. And so di hujung.
So then suhu dia adalah 38 darjah Celsius. So this is just an example, 158, 38. Keyword yang penting di sini adalah macam mana berlaku pengaliran haba oleh molekul kinetic energy adalah disebabkan pergerakan molekul tu adalah more energetic pada suhu yang lebih tinggi. Jadi bila awak suhu berada di kawasan yang tinggi, dia akan lebih energetik. So apa yang dia akan buat, dia akan transfer energi dia yang banyak tu kepada partikel yang lain yang kurang energetik. So then partikel tu akan merasai energi yang sama dengan diri dia. Okay, dan dia akan berlaku di sepanjang metal rod tersebut. Okay, so kat sini kita ada satu equation yang melibatkan rate of energy transfer. Energy adalah Q, rate maksudnya bahagi masa. Okay, so dQ over dt adalah sama dengan Q over T. Maksudnya differentiation Q over dt. Dalam silibus yang lama dia guna dQ over dt. Kalau gunakan references book pun dia sama, digunakan dQ over dt. Okay, sama sahaja dengan Q over T. This maksudnya adalah rate of heat. Okay, rate of energy. So rate of energy dia sebenarnya adalah power. Okay, power of transfer. Okay, so sekarang saya akan sebut sebagai rate of energy. Okay, jadi faktor faktor pertama yang mempengaruhi pengaliran haba adalah thermal conductivity, K. Okay, thermal conductivity ni adalah menunjukkan berapa bagus sesuatu objek tu untuk transmit the energy, untuk conduct the energy. Okay, jadi contoh dalam table ni, awak tengok nilai K, semakin besar nilai K bermaksud semakin bagus objek tersebut untuk conduct the heat, conduct the energy. Bermaksud dia adalah satu good conductor. Okay, keyword dia adalah untuk nilai K, thermal conductivity, semakin besar nilai K bermaksud the material is a good conductor. Kalau semakin kecil nilai K bermaksud is a poor conductor. Means that it has a good insulator. Okay, so K yang besar memberi nilai bahawa material tersebut conduct tenaga yang bagus. Okay, jadi kalau kita bandingkan semua nilai-nilai dekat sini, metals compared to other solid, okay, contoh and other liquid and gases, cuba tengok. All metals range dia besar. Nampak? K dia besar-besar. 210, 85, 386, 293. So nombor dia besar-besar. Berbanding dengan other solid, contoh kapur, simen, cupboard, berapa nilai K? 0 point something kan? Perasan tak? Ice, leather, granite, glass. So semua nilai K di sini adalah kecil-kecil. Berbanding juga tengok pada liquid pun kecil-kecil sahaja, kecuali mercury besar jugalah. Gas pun sama. Tengok udara, berapa thermal conductivity udara? Carbon dioxide berapa? Nitrogen berapa? Oksigen berapa? So, tengok perbandingan antara nilai K kat sini. Manakah nilai K yang paling besar? Respon. Silver. Okay, silver dalam metals. Okay, silver. Okay, bermaksud silver ni adalah the best conductor. Okay, bermaksud kalau kita memberikan kalau kita ambil satu silver, for example this is the silver. Okay, kalau kita panaskan satu area, dia akan panas dengan cepat. So dia akan conduct tenaga dengan cepat. Okay, berbanding dengan other material, dia adalah poor conductor. A good insulator but poor conductor. Sebab itulah kalau kita tengok pada udara, nilai thermal conductivity dia adalah 0.026. Sebab itulah udara susah untuk conduct heat. Dia agak susah untuk conduct heat. Sama seperti gases-gases yang lain. Solid lain pun sama, macam cupboard. Kalau awak ambil kertas, awak panaskan satu hujung, awak rasa tak, contoh this is a paper. Okay, paling mudah adalah awak panaskan di hujung. Okay, awak letakkan apa nama dia? Iron. Awak iron dekat ujung, jangan sampai dia terbakar. Awak iron kertas tu dekat ujung. Lepas tu awak rasa di hujung yang lain. Awak rasa tak perubahan haba di hujung yang awak tekap iron dengan di hujung yang awak tak tekap iron? Ada rasa tak sama ke ataupun panas ke ataupun biasa, tak ada rasa apa pun? What do you think?
Tak ada rasa apa-apa kan? Sebab paper ataupun cupboard poor conductor. Dia adalah good insulator but poor conductor. Bermaksud kat situ, faktor yang pertama yang mempengaruhi pengaliran haba adalah thermal conductivity. Okay, jadi haba dQ per dt, haba akan mengalir dengan sangat cepat pada good conductor. So maksudnya bila K besar, dQ per dt tinggi. Okay, contoh pada silver tadi, nilai silver punya K adalah tinggi, 406. Maksudnya the rate of heat transfer adalah sangat tinggi. Okay, berbanding dengan paper or cupboard 0.21 sahaja. So dia adalah poor conductor. So bila K kecil, the dQ per dt adalah small. Pengaliran haba dia adalah perlahan. Okay, itu adalah faktor yang pertama, K. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Luas permukaan adalah A. Okay, A ni adalah luas permukaan. Okay, jadi semakin luas permukaan objek awak, semakin laju pengaliran haba berlaku. Manakala semakin kecil cross section area awak, bermaksud semakin perlahan pengaliran haba berlaku. Okay, sebab tu kalau kita nak sejukkan rumah, awak nak sejukkan rumah, kalau rumah yang ada kaca yang besar, maksudnya tingkap yang besar, dia akan lebih rasa sejuk berbanding dengan rumah yang tingkap yang kecil. Contohlah dekat luar suhu dia sejuk, time hujan, time sekarang time terkujur. Tapi kat dalam rumah panas. Jadi kalau rumah yang bertingkap besar, pengaliran haba dia lebih sejuk berbanding dengan rumah yang bertingkap kecil. Okay, dan sebab ini jugalah kalau dekat tengok kat rumah-rumah dekat UK dulu. Kat UK saya dulu study kat UK. Rumah-rumah dia, dia punya dinding bukan dinding bata. Dia bukan dinding bata. Sebab kalau dinding bata nanti dia akan dQ per dt dia besar. Dia adalah dinding cupboard. Semua rumah dekat UK adalah dinding bercupboard. Dia macam kalau awak ketuk boleh dengar macam bunyi kayu. Jadi kat situ dia ada insulator. Ada 3 insulate. Maksudnya cross section area dia sangat besar. Okay. Jadi kat situ bila ada insulation yang banyak, maksudnya pengaliran haba dia adalah kecil sikit. Right. So itu adalah faktor yang kedua, dQ per dt dengan area. Okay, yang ketiga adalah dt per x. Okay, change in temperature over x. Okay, so change in temperature over x ini adalah faktor temperature gradient. Okay, maksudnya semakin besar perubahan temperature gradient, semakin cepat pengaliran haba. Okay, so apakah maksud temperature gradient? Okay, temperature gradient adalah T final tolak T initial bahagi dengan thickness. X ini adalah thickness. Okay, jadi kalau tengok faktor dt dulu, perubahan temperature, bermaksud jika kita tingkatkan suhu lebih besar, okay, bermaksud perubahan suhu dia lebih besar, lebih cepat pengaliran haba berlaku. Okay, dan nilai dekat sini dt per dt iaitu dt final tolak dt initial sentiasa bernambah positif. Okay, kena sentiasa positive number. Kenapa delta T sentiasa positive number? Sebabkan final temperature sentiasa lebih besar daripada initial temperature. Okay. Right. So X ini pula adalah thickness. Okay, manakala kalau thickness dia kecil, pengaliran haba dia besar. Kalau thickness dia besar, pengaliran haba dia kecil. Okay, contoh macam insulation rumah tadi. Kalau kat rumah-rumah yang rumah dekat UK, dia kalau waktu winter dia tak nak dalam rumah terlalu sejuk. So dia nak kena conduct haba. Dia nak simpan haba dalam rumah. So apa yang dia akan buat, dia akan tambahkan thickness. So bila thickness besar, maksudnya cupboard wall dia tu tebal. Okay, so dia ada 3 layer. Dalam dinding rumah kat UK ada 3 layer. Dia bukan 1 layer saja. Dia ada 3 layer cupboard. Okay, jadi bila ada 3 layer, dQ per dt dia adalah kecil sebab X thickness dia besar. Berbanding kalau dia layer up to 1 thickness saja, kalau dia ada 1 layer saja, dQ per dt dia adalah besar. So maksudnya dia akan mengalirkan haba dengan sangat cepat. Maksudnya dia tak dapat simpan haba yang panas dalam rumah. So rumah tu akan kesejukan lah waktu winter. Jadi kalau dia nak bagi rumah tu panas, waktu winter dia kena bagi thickness yang lebih besar supaya perlahan sedikit pengaliran haba yang berlaku.
Okay, so itu adalah 4 faktor yang mempengaruhi the rate of heat, the rate of energy transfer. Faktor yang pertama adalah K, faktor yang kedua adalah area, faktor yang ketiga adalah perubahan temperature dan faktor yang keempat adalah thickness. Okay, dan delta T per X ni maksudnya temperature gradient. Okay, temperature gradient maksudnya perubahan suhu bahagi dengan thickness. Okay, so lepas ni kita akan tengok lagi lanjut macam mana kita nak gunakan equation tu. Okay, so part ni penting. Case temperature gradient graph bagi case insulated road. Okay, ini adalah yang pertama untuk insulated road. Insulated road. Road ataupun conductor. Insulated ni maksudnya penebat. Okay, maksudnya ada penebat haba. Okay, penebat haba ni material adalah getah lah. Getah. Contoh yang paling obvious adalah you punya wire charger. So wire charger yang awak charge phone semua tu adalah untuk case bagi insulated road. Ada penebat haba yang dia buat pada getah. So bagi temperature gradient graph, paksi Y axis adalah T, iaitu temperature. Okay, manakala paksi X axis adalah thickness. Okay, thickness ataupun X. Okay, apakah maksud thickness ataupun X tu adalah distance travel for the heat. Okay, from hot temperature to lower temperature. Okay, maksudnya saya akan lukiskan insulated road tersebut. Okay, so gambar rajah untuk T0, X0 ni adalah ibarat seperti awak ada X. X tu adalah thickness. Thickness adalah panjang road, sepanjang haba mengalir. Itu adalah X. Okay, jadi katakanlah wire kita daripada hujung ke hujung. Okay, senampak tak? Line dia sama panjang. Salin ya apa yang saya buat kat depan. Kalau tak faham terus tanya. Okay, jadi katakan sepanjang this is insulated road. Okay, this is insulated road. Jadi sepanjang road tersebut, X itu adalah thickness. Thickness menunjukkan panjang haba mengalir from hot region to lower region. Okay, katakan this is the hot region. Okay, this is the part of hot region. Okay, yang hujung satu lagi ni adalah lower region. Lower region. Hot temperature region and another side adalah lower temperature region. Okay, so kita bagi number. Berapakah hot region tersebut? Contoh sahaja. Okay, maksudnya hujung di sini kita panaskan setinggi 100 degree Celsius. Contoh. Dalam soalan dia bukan sekadar 100. Dia boleh jadi 80 degree Celsius ataupun dia boleh jadi 70 degree Celsius. As long as this region is higher temperature than another region. Okay, contohlah the lower region yang paling standard adalah 0 degree Celsius. Okay, dia juga bukan jadi kosong saja, dia boleh jadi apa-apa temperature suhu nilai yang lebih kecil daripada nilai di sebelah hot region. Okay, bermaksud kalau hujung dengan hujung road ini berbeza suhu, bermaksud kat situ akan berlaku pengaliran haba. Okay, jadi kita ambil nilai 100 dengan kosong for our example. Okay, jadi hujung yang hot region kat sini adalah hot. Okay, bermaksudnya partikel dia akan bergerak dengan sangat energetik. Okay, jadi ke manakah pengaliran haba berlaku? Ke kanan ataupun ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Okay, jadi haba mengalir daripada kiri ke kanan, daripada hot to low region, hot to low temperature. So, saya lukiskan contoh sahaja ada 3 anak, line. Ada 3 anak panah. 3 anak panah yang menunjukkan pengaliran haba. Okay, so lukiskan 3 anak panah. Okay, 1. Okay, 2. Contoh saja 3. 2. 3. Okay, contohnya ada 3. So, anak panah yang bergerak daripada kiri ke kanan sebenarnya adalah anak panah dQ over dt. Bermaksud anak panah pengaliran haba.
Sebabkan molekul tersebut membawa tenaga daripada hot region to lower region. So dia membawa tenaga daripada kiri ke kanan. So itu adalah anak panah dQ over dt. Okay, so nampak kat sini di mana haba telah mengalir daripada hot region to the lower region. Okay, jadi kita boleh plot the graph. Okay, macam mana perubahan suhu yang mengalir from high region to the lower region. Okay, jadi cara yang mudah untuk kita lukiskan graf adalah kita buat coordinates. Maksudnya koordinat di hot region adalah paksi XY dia is apa dia punya coordinates. Dia punya distance adalah, okay, distance dia adalah kosong. So maksudnya panjang wire ni adalah L, for example is L. Okay, jadi pada hujung yang hot region tu adalah kosong meter. Okay, dan berapakah dia punya suhu? Suhu dia adalah 100. So kita buat satu coordinates. Okay, maksudnya pada graf, so ini adalah nilai X iaitu kosong. Okay, dan mana suhu dia 100. Just catch sahaja. So katakan ini adalah 100. So koordinat dia yang pertama adalah di atas ni. Okay, ini adalah koordinat yang pertama. Koordinat 1. So ni adalah koordinat 1. Kosong 100. So ni saya label kat sini. Ni adalah koordinat 1. Okey, katakan dalam soalan diberi adalah panjang root. Panjang root contoh sahaja. Panjang root dibagi adalah 50 cm. Okey, maksudnya daripada hot region to lower region, okey, contoh sahaja. Okey, contoh panjang dia X adalah 50 cm. Contoh. Bermaksud haba akan mengalir sepanjang 50 cm to the lower region. Okay, jadi maksudnya koordinat yang kedua di sini, so di hujung lower region, this is the second coordinate. Okay, di second coordinate, XY dia adalah, X ni berapa panjang? Berapa koordinat pada lower region? 50 cm. 50 cm, good. Okay, dan berapakah suhu dia? Kosong. Okey. So maksudnya koordinat XY dia adalah 50 kosong. So kita tengok manakah koordinat 50 kosong tersebut. Okey, so 50 tu adalah pada paksi Y. Okey, dan nilai Y exister, 50 tu adalah pada paksi X dan nilai Y dia adalah kosong. So ini adalah koordinat yang kedua. Okey, maksudnya saya kena panjang sikit graf ni. Okey, saya panjangkan sikit. Okay, tarikkan dia sikit. Okay, this is X. Okay, so ni adalah koordinat yang kedua. Okay, yang koordinat kedua adalah 50 kosong. Okay, so this is number 50. Okay, jadi kita dah ada dua koordinat, 1 dan 2. So macam mana kita nak lukiskan graf dia? 1 kepada 2. Adakah secara melengkung? Adakah secara melengkung macam ni? Cuba tengok, ni penting Okay, adakah kena melengkung macam ni? Ataupun melengkung macam ni, ataupun kena sketch macam ni, macam mana? So kat sinilah kita kena faham di mana konsep insulated road bermaksud tiada haba yang terbebas sepanjang dia mengalir. Sepanjang dia mengalir daripada hot region ke lower region, tiada pun haba yang terbebas. Jadi jika tenaga yang dibawa pada hot region adalah contoh 100 joule per second, dia akan membawa nilai yang sama sehingga ke hujung lower region iaitu sebanyak 100 joule per second. Bermaksud sepanjang dia berjalan daripada hot region to lower region, tiada tenaga yang terbebas keluar. Jadi sebabkan itu, graf dia adalah garis lurus. So part ni penting kena faham. Graf dia daripada hot region to lower region adalah bergaris lurus. Kenapa bergaris lurus? Adalah disebabkan tiada haba yang escape to the surrounding. Sebab maksud insulated road adalah mempunyai penebat haba. Secara tipikal ni maksudnya dia menebat haba, dia memegang haba. Jadi secara fiziksnya sebenarnya maksud insulated road tu maksudnya tiada tenaga terbebas keluar sepanjang transfer of energy from the hot region to the lower region. So no energy loss.
bila tak ada energy loss, dia akan goes in straight line sahaja. Okay? The rate of it is a straight line sahaja. Okay, are you with me? Yes. Okay, so ini adalah poin yang pertama yang you kena pandai. Bila mana learning outcome dia adalah untuk analyze the graph, dia kena pandai melakarkan graph dulu. Okay, contoh yang seterusnya, the same road, katakan saya ambil temperature difference dia, contoh. Saya ambil colour lain. Colour apa lagi yang tak guna? Colour apa yang colour? Colour hitam lah. Okay, so the same road, katakan pada koordinat yang pertama di hujung region yang panas, saya ambil nilai dia contoh sahaja adalah 80 degree Celsius. Okay, dan hujung cold region ataupun lower temperature region, saya ambil contoh sahaja. Nilai dia adalah 10 degree Celsius. Okay, now bagi tahu saya, okay, dan katakan panjang road tu contoh adalah masih 50 cm. Okay, beritahu saya macam mana bentuk graf dia. This is hot. This is cold. Okay, maksudnya kena cari coordinates. Okay, so coordinates yang pertama pada hot region adalah, apa koordinat dia? Sebutkan koordinat dia. No. 80 kosong. 80. Salah. 80 kosong pun salah. 080. Hanya 0.80 sebab paksi x-axis adalah x iaitu distance, thickness dia. So di hujung masih kosong. Jawapannya 0.80. Okay, bagi co-region apakah koordinat dia? Ini koordinat yang pertama. Apa koordinat yang kedua? 50, 10. 50-10. Okay, good. 50-10. Okay, jadi kalaulah ini dalam soalan, macam mana bentuk graf? Okay, awak kena cari koordinat. So koordinat pertama adalah 0.80. So this is kosong. This is 80. Contoh sahaja. Okay, ini adalah koordinat pertama. Okay, koordinat yang kedua adalah 50-10. Okay, this is 50. Nilai dia adalah 10. Contoh sahaja kat sini adalah 10. So ini adalah koordinat yang kedua. Okay, so this is the second coordinate, kedua. Okay, jadi bentuk dia macam mana? Ni adalah koordinat pertama, this is koordinat yang kedua. Adakah lengkung ataupun straight line? Bagi insulated road? Straight line. Jawapannya adalah straight line. Okay, so daripada koordinat pertama sampai 2 tu goes in straight line. Gunakan pembaris, straight line. Macam tu. Okay. Ya, ada soalan? Siapa nak tanya? Tertekan, madam. Tertekan. Semata. Tertekan. Okay, tertekan. Okay. Right, jadi dia akan go straight line. Right, so now, another part. Okay, jadi kat sini ladies and gentlemen, daripada graf yang kita dah lakarkan dalam soalan sebenar, kita boleh interpret the gradient of the graph. Okay, kita boleh interpret the gradient of the graph. Jadi, manakah satu gradient of the graph adalah lebih cerut? Yang pertama ataupun yang kedua? Yang ni adalah yang pertama. Pertama. Okay, this is the road 1. Yang ni adalah road 2. Okay, mana road yang lebih cerut adalah, ni adalah road 1. Yang ni adalah road 2. Okay, what do you see adalah, road pertama lebih cerut kan? Okay. Yes. Right, jadi so from the graph, road 1, gradient dia adalah lebih besar, lebih tinggi. Okay, jadi kalau tengok pada konsep, gradient adalah dy over dx. Perubahan y-axis over perubahan x-axis. So di mana y-axis kita adalah temperature. Okay, delta T. Dan x-axis kita adalah the thickness. Okay, so this delta T per x, okay, sama je dengan konsep delta T per x yang kita baru tengok tadi, sebabkan delta x adalah from 0 to the length. So ni sama dengan delta T per x, which is, this is actually the temperature gradient. Okay, bermaksud root 1 mempunyai temperature gradient yang lebih tinggi.
Okay, temperature gradient dia lebih tinggi daripada root 2. So itu adalah analyzing kita yang pertama. Di mana yang pertama adalah root 1 didapati temperature gradient lebih tinggi. Jadi macam kita nak tahu dari segi pembezaan thermal conductivity K. Thermal conductivity K. Right. So kat sini, ini adalah first observation. Okay, the second observation yang kita boleh tengok adalah di mana daripada rumus dq over dt bersamaan minus ka dt over x. Okay. So katakanlah root 1 dengan root 2 adalah area yang sama, cross section area sama, maksudnya similar identical wires. So bila identical wires maksudnya ketebalan dengan panjang dia sama. Root 1 dengan root 2 adalah sama identical wires, maksudnya dimension dia sama, cross section area sama, length sama. Tapi K dia berbeza. Okay, jadi kalau kita tengok pada nilai tersebut, antara empat kuantiti tersebut, dq per dt, ka dengan dt per x, untuk root 1 dengan 2, okay, dia punya persamaan, similarity between root 1 dengan root 2, okay, adalah dari segi A. Similarity yang pertama adalah A. Okay, kenapa? Sebabkan root 1 dengan root 2, area dia sama besar dan length dia sama panjang. So menunjukkan A dia adalah sama untuk root 1 dengan root 2. Okay, juga adalah the rate of heat transfer dia adalah sama sebab kedua-dua root 1 dengan root 2 adalah insulated root. Insulated root. Okay, maksudnya root 1 adalah insulated, root 2 juga adalah insulated. Bermaksud similarity between the equation adalah dq per dt dengan A dia adalah sama. Tetapi yang berbeza adalah dt over x, temperature gradient dengan K yang berbeza. Okay, so dq per dt dengan A adalah sama. Kenapa? Sebabkan identical root dan juga they are both insulated. So maksudnya dq per dt adalah sama nilai dengan A. Okay, tapi K dengan dt per x adalah berbeza. So kalau kat sini kita boleh tengok kaitan antara K dengan dt per x. So therefore, K is proportional dengan 1 over dt per x. Okay. Kenapa saya dapat keluarkan K inverse proportional dengan 1 over dt per x? Can someone tell me why? Kenapa K inverse proportional dengan 1 over dt per x? K ni maksudnya apa? Thermal? Because K and dt per x tu dia in product. So if they are in product, so they are inversely proportional. Correct. Okay, kalau masih ada yang tak faham macam ni Mata cakap, saya boleh keluarkan secara maths. Okay, so mathematically kenapa equation dia adalah inversely proportional adalah daripada rumus. Okay, so belah kanan tu saya kumpulkan. So A tu saya bawa turun. So dq per dt saya bawa turun A bersamaan minus K dt over X. Sama je. Daripada atas ni saya bawa turun A bawah dq per dt. Dapatlah macam ni. Okay, dan you know that this all thing is constant. Okay, kenapa constant? Sebabkan area identical wires dengan they are both insulated. So maksudnya constant for root 1 dengan root 2. Okay, maksudnya minus K, minus tu boleh hilangkan. Nanti lepas ni saya akan explain kenapa ada minus. Okay, so minus boleh hilangkan dulu. Maksudnya K dengan dt per x is constant. Okay, so K darab dengan dt over x is constant. Okay, constant tu adalah dq per dt dengan A. Okay, jadi kalau kita nak kaitkan K dengan dt per x, so maksudnya K inverse proportional dengan dt over x. Okay, so kat sini ladies and gentlemen, bermaksud semakin besar temperature gradient menunjukkan thermal conductivity dia adalah rendah. Okay, semakin besar temperature gradient menunjukkan thermal conductivity dia adalah rendah. So, bagi tahu saya,
bila awak faham konsep yang K dengan DT per X ni adalah inversely proportional, jadi root 1 ni adakah thermal conductivity dia tinggi ataupun rendah? Tinggi. Salah? Rendah. Sebab dia inversely proportional. Jawapannya rendah. Kenapa? Sebab temperature gradient dia adalah besar. Sebab root 1 dia punya kecenderungan tinggi. So temperature gradient dia besar. Jadi bila temperature gradient dia besar menunjukkan thermal conductivity dia kecil. Okay, jadi thermal conductivity dia, okay. So kesimpulan dia untuk root 1, thermal conductivity dia adalah kecil. K is smaller. Okay, because temperature gradient of rod 1 is higher. So kesimpulan dia, rod 1 ni adalah poor conductor ke ataupun good conductor? Which one? Is it poor conductor or good conductor? Poor conductor. Poor conductor. So it is a poor conductor. So rod 1 sebenarnya adalah poor conductor. Okay, bagaimana dia adalah good insulator. Sama je. Maksudnya rod 1 adalah good insulator. Okay, so salin yang ni. Salin ni, yang ni adalah untuk slide yang pertama ni je. Right, so now kita Madam, bincang. saya nak tanya. Dia boleh ni Mata. Okay, madam. Kan madam katakan dia it has identity. It has identical what? Your Mata, yes, again. Say again. Terputus pula Nimata cakap. Okay, so now kita bincangkan pula untuk root 2. Nanti kalau Nimata nak cakap balik, just on je mic, okay? Alright, so tengok pula pada root yang kedua. Okay, root yang kedua. It is identical wires. Yes. Both of the wires. Okay, Nimata. Hilang lagi suara. Madam, I have Okay, you can ask in the class live question tomorrow sebab you have a poor connection ni. You punya suara macam tersangkut-sangkut. Okay, so saya sambung Right, so now tengok pula root yang kedua. Bila kita melakarkan temperature gradient bagi root yang kedua, didapati temperature gradient dia adalah lebih kecil. Bermaksud kecerunan dia kecil. So, untuk root yang kedua, kita nampak di mana gradient dia adalah kecil. Okay, so bila gradient kecil, gradient tu adalah sama dengan temperature gradient. Okay, maksudnya sebabkan M dia kecil, maksudnya temperature gradient dia adalah rendah. So itu adalah analisis kita yang pertama bagi root yang kedua. Okay, temperature gradient dia adalah kecil. Okay, so apa kaitan antara temperature gradient dengan thermal conductivity? Okay, jadi kita tahu daripada analisis atas tadi di mana thermal conductivity K adalah berkadar inverse dengan temperature gradient. Okay, jadi untuk root yang kedua, temperature gradient kecil sebabnya gradient dia kecil. Maka thermal conductivity dia besar. Menunjukkan nilai K dia besar. K is greater for root 2. So adakah root 2 ni adalah poor conductor ataupun good conductor? What do you think? So Good conductor. root 2 is a good conductor. Okay, because its
thermal conductivity K is higher than the root 1 as its temperature gradient is lower. Okay. So inilah cara awak nak capai learning outcome yang kedua, iaitu untuk analyze temperature gradient graph. This is how you analyze the temperature gradient graph. Okay, right. So saya harap semua dah salin. Siap salin? Sedang salin. Okay, now ladies and gentlemen, so itu adalah untuk kes penebat harbor insulated road sahaja. Apa yang berlaku pula untuk non-insulated road? Okay, jadi untuk non-insulated road maksudnya tiada penebat haba, bermaksud semasa tenaga tersebut bergerak from higher temperature to lower temperature, berlaku energy loss. Berlaku energy loss to the surrounding. Sebab tu nama dia non-insulated. Okay, jadi haba yang terbebas tu tidak sekata sepanjang X, sepanjang thickness. Right, so now kita explain. Okay, kita explain macam mana kita nak lukiskan graf untuk non-insulated road. Okay, salin ya. Okay, saya nak explain part ni dahulu. Alright, so ni adalah kes yang seterusnya bagi non-insulated road. Okay, kes yang kedua is non-insulated road. Okay, maksud non-insulated adalah tiada penebat. Maksudnya tiada penebat haba. Bila mana tiada penebat haba, menunjukkan energi akan hilang to the surrounding. Okay, so now kita lakarkan graf. This is temperature gradient graph. Temperature gradient graph maksudnya part C, y-axis is temperature in Kelvin. Okay, dan part C, x-axis is X, iaitu thickness. Okay, so lukiskan the road which has no insulation. Okay, so katakanlah ni adalah road dia. Okay, so kejap saya nak ambil balik gambar rajah ke atas. Saya nak bezakan non-insulated, so tolong tambah dalam lukisan masing-masing. Okay, kalau saya buat macam ni tak nampak sangat. So saya rasa saya nak buat something sikit lah, nak nampakkan ada penebat haba. So kita tambah layer. Okay, so layer tu kena jelaskan sikit. Okay, jadi sepanjang wire ni ada layer, iaitu ada insulation. Atas dengan bawah ada insulation. Okay, so saya gunakan highlighter. Okay, dia ada insulation. Okay, yang berwarna biru yang saya sedang highlight ni adalah insulated dia. Insulation. Maksudnya dia punya material getah tu wujud. Okay, tapi untuk gambar rajah non-insulated, iaitu di sini. Okay, so kita tak lukiskan line warna biru tadi. Saya tak highlightkan, menunjukkan tiada insulation. Lagi jelas lah, kalau tak nampak sangat insulation dia. Okay, sama juga macam konsep tadi. So this is the hot region, this is the lower region, cold region. So katakan kita start dengan hot region which is 100 degree Celsius. Sama macam contoh yang pertama. Okay, dan cold region adalah contoh sahaja adalah 0 degree Celsius. Okay, jadi panjang root ni adalah sepanjang 50 cm. Nilai yang sama. Katakan ni adalah 50 cm. So X ini adalah 50. Okay. So bagi tahu saya koordinat untuk hot region. Apakah koordinat untuk hot region? 0, Okey, pandai. 100 meter.
Fakrul yang jawab tu. Saya secam Madam. suara awak walaupun saya tak nampak mic secam. Okay, thank you for respond Fakrul. And then the core region, berapakah koordinat dia? X, Y. 50 Okay, kosong. ikut 50 kosong. Alright. So now kita cari koordinat dia. Koordinat pertama adalah kosong 100. So kosong 100 maksudnya x-axis kosong, y-axis iaitu temperature is 100. So ini adalah current sahaja 100. So ini adalah koordinat yang pertama. Okay, so this is the first coordinate. Okay, then second coordinate adalah 50 kosong. 50 tu adalah paksi X dan paksi Y dia adalah kosong. Okay, so ini adalah anggaran sahaja. Ini adalah 50. Okay, temperature dia adalah kosong kat sini. Okay, so ni adalah koordinat yang kedua. Okay. Jadi kita dah ada dua koordinat, 1 dengan 2. So bila kita nak melakarkan graf dt per x iaitu temperature gradient from the first to the second coordinate, kita kena faham di mana bila mana haba mengalir daripada hot region to lower region bagi kes tiada penebat bermaksud haba akan terbebas. Okay, jadi sepanjang dia bergerak from hot to cold region, tadi kan kita ada lukisan 3 arrow yang parallel to each other. Tapi kali ni bagi kes non-insulated, energy akan terbebas. So, daripada 3 arrow yang nak pergi daripada hot to cold, 2 of them escape. Just an example. Okay, contoh macam ni lukisan dia. So, ni adalah satu arrow yang sampai ke cold region. But another 2 energy has been escaped to the surrounding. Ni arrow yang tak sampai ke cold region ni menunjukkan energy tu escape to the surrounding, lost to the surrounding. Okay, nampak tak? Di mana arrow ini adalah representing the rate of heat transfer. Okay, this is representing dq over dt. Okay, jadi daripada hot region sepatutnya katakan contoh saja. Contoh daripada hot region adalah 100 joule per second. They want to transfer the 100 joule per second from the hot to the cold. Tapi disebabkan tiada penebat haba, sepanjang dia bergerak ke cold region, haba tersebut dah terbebas to the surrounding. So daripada 100 joule per second tadi tak sampai pun 100 joule per second kepada cold region. Mungkin dah hilang 50%. Ataupun mungkin dah hilang 80% ikut pada thermal conductivity metode masing-masing. Bermaksud tak sampai 100 joule kepada cold region which is 100 joule. Okay, jadi kat situ menunjukkan tenaga terbebas keluar to the surrounding when it travel from the hot region to the cold region. Okay, oleh sebab itulah graf kita berbentuk lengkungan. Okay, oleh sebab itu kita punya graf daripada 1 ke 2 berbentuk lengkungan. Kenapa melengkung? Sebabkan energi dah terbebas keluar dengan cepat sebelum sampai ke cold region. Jadi kat situ dia kena melengkung macam tu. Dia bukan lengkung ke atas, tak. Dia bukan lengkung macam ni. Salah, dia bukan lengkung macam ni. Dia kena lengkung ke bawah. Okay, menunjukkan the drastic loss in energy when the energy transfer from the hot to the cold region. Okay, so itu adalah graf dia. So now, sama juga soalan saya untuk this is the first road. Okay, katakan pada road yang kedua, kita nampak di mana the rate of heat transfer, contoh sahaja. Okay, nilai dia from the hot region, contoh adalah contoh 80. Okay, dan the cold region contoh adalah 10. Okay, so panjang dia masih 50 cm. Contoh saja. Panjang dia adalah masih 50 cm. Okay, now ladies and gentlemen, bagi tahu saya what's the first coordinate untuk road yang kedua. 080. Okay, 080. Koordinat yang kedua? 5010. Good, 5010. Okay, so cari koordinat tersebut. 080. Okay, X dia adalah 0. Temperature dia adalah 80. Mungkin here is 80. Okay, this is the first coordinate. Salin ya.
Okay, then the second coordinate adalah 50, 10. Okay, the same place, this is 50 and the temperature is 10 up here, contoh sahaja. Okay, so ni adalah second coordinate. Okay, so now the road 2 also has no insulation. Bermaksud energi akan terbebas keluar from the hot to the cold region. Some of the energy has been escaped. Okay, jadi kat situ menunjukkan akan berlaku lengkungan lah. So dia tak akan sekata energy loss to, energy transfer is not constant. Dia akan bergerak. Dia akan hilang lebih cepat untuk sampai from hot to cold region. Okay, so persoalan yang sama. Which road, this is road 1 and here is road 2. Which road has a greater temperature gradient? Tell me. Soalan yang sama macam case insulated road. Which road has a greater temperature gradient? Road 1 or road 2? Road 1. Okay, good. Jawapannya road 1. Kenapa road 1? Sebab kalau kita ambil kecerunan macam ni, so kalau kita lukiskan segitiga gradient, ini adalah untuk road 1. Okay, manakala ini adalah temperature gradient untuk road 2. Kalau awak lukis dengan baik, didapati kecerunan road 1 pada X yang sama nilai dengan X pada road 2 adalah lebih besar pada road 1. Okay, jadi kat sini kita dapati this is our observation from the graph. Sama saja kesimpulan macam yang tadi. Okay, observation yang pertama kita nampak temperature gradient untuk road 1 adalah lebih besar daripada temperature gradient untuk road 2. Okay, jadi mana satu thermal conductivity yang lebih besar? Mana K yang lebih besar? Road 1 ke road 2? Road 2 Road 2 lagi besar, bagus. Okay, so K bagi road 1 adalah lebih kecil daripada thermal conductivity bagi road 2. Kenapa? Sebabkan K dengan dt per X adalah inversely proportional. Okay, jadi mana satukah antara road 1 dengan road 2 is a good conductor? Road 2. Okay, good. So conclusion, road 2 is a good conductor. Okay, road 1 is a poor conductor ataupun a good insulator. Okay, right. So this is how you analyze the temperature gradient graph and to reach the second learning outcome. Okay, so saya proceed ya, ladies and gentlemen, dah pukul 9. Okay. Right. So, pengaliran haba sentiasa mengalir from high region to the high temperature region to the lower temperature region. Okay, dan kenapa ada negative sign? Okay, adalah disebabkan temperature difference from final to initial. Sebab temperature difference maksudnya T final tolak T initial. Okay, jadi kalau anda tengok dalam contoh ini, di mana kita ada dua root yang combine to each other. They are joined together. So katakan kita ada dua insulated root. So insulated root yang pertama adalah yang berwarna merah. Insulated root yang kedua adalah yang berwarna biru. Okay, di mana kita combinekan mereka secara series. Maksudnya bersebelahan. And then kita alirkan tenaga. So bila kita nak alirkan tenaga, maksudnya kena ada perbezaan suhu. So katakan pada suhu P, suhu dia besar. Pada region R, suhu dia sejuk. Jadi kat sini, haba akan mengalir from hot region to lower region. So anak panah dia ke kanan. Merentasi kedua-dua root yang berbeza, anak panah dia kedua-dua ke kanan. So nampak dalam gambar rajah, dq per dt ke kanan untuk root 1, dq per dt untuk root biru pun ke kanan. So aliran tenaga
rate of aliran tenaga dia berlaku ke kanan, from high region to the lower region. Okay, so keyword yang penting dekat sini adalah untuk kes bagi the rate of heat transfer in insulated rod, the heat flow is the same. Okay, kenapa tak kisah walaupun thermal conductivity mereka berbeza, okay, tetapi the rate of heat transfer untuk kedua-dua rod merah dengan biru adalah sama. So dQ per dt untuk rod 1 yang berwarna merah adalah sama sahaja dengan dQ per dt untuk rod yang kedua. Reason yang pertama kenapa mereka sama, kenapa rate of heat transfer adalah sama, reason yang pertama adalah disebabkan the high temperature from one region flows the same rate to the lower region. Maksudnya adalah tiada tenaga yang terbebas keluar from the higher to the lower region walaupun dia merentasi dua rod yang berbeza. So tiada tenaga yang terbebas keluar. Menunjukkan rate of heat transfer dia adalah sama. Jadi kat sini kalau kita cuba melakarkan graf dQ per dt untuk kedua-dua rod satu dengan yang rod yang kedua, kita akan nampak di mana kecerunan dia adalah similar. Okay, kecerunan dia adalah similar. Kecerunan of gradient graph dia adalah similar. Okay. So daripada equation of the rate of heat transfer, dQ per dt1 is same as the dQ per dt2. Sebab tiada tenaga yang terbebas keluar. Jadi equation dia adalah minus Ka dt per x. Okay. So K kat sini adalah K1. A kat sini adalah cross section area 1. So this is the cross section area 1. Bentuk cross section area 1 ni adalah bentuk segi 4. Okay, maksudnya kalau nak buat gantian area kat sini, tengok pada soalan, segi 4 lah dalam kes yang pertama ni. So segi 4 adalah panjang darab dengan lebar. Okay, so itu adalah area. So this is the area. Okay, kalau bentuk area tu adalah bentuk silinder macam rod tadi saya lukis. So area kat situ adalah cross section area. Di mana itu adalah bentuk circle. So dia ada dua contoh bentuk area. Area pertama adalah bentuk petak ataupun area yang kedua adalah bentuk circle. Either one sahaja. Okay, so then delta T ni maksudnya T final tolak T initial. Okay, T final tolak T initial merentasi rod 1. So ni penting sangat-sangat. Biasanya pelajar kena faham betul-betul kat sini. Okay, so untuk rod 1, panjang dia adalah X1. X1 adalah daripada P sampai Q. Jadi, perbezaan temperature adalah final tolak initial pada rod 1. Okay, jadi pada rod 1, final dia adalah di sini, iaitu di Q. Dan initial dia adalah di sini, iaitu di P. So, TQ tolak TP. Okay, sebab final temperature sentiasa lebih kecil bila daripada initial temperature. Kenapa? Sebab sebab tenaga heat bergerak from higher temperature to lower temperature. So TQ tolak TP, merentasi rod 1. Okay, so itu adalah maksud delta T1. Dan maksud X1 adalah panjang rod 1, iaitu X1 di sini. Manakala untuk the rate of heat transfer untuk objek yang kedua, equation yang sama, tapi K dia adalah thermal conductivity rod yang kedua, K2. A sama, A1 dengan A2 sama sebab kalau tengok pada gambar rajah, cross section area kedua-dua mereka adalah bentuk petak. So A1 dengan A2 ni boleh potong. Okay, manakala delta T, delta tu adalah final tolak initial, merentasi rod 2. So rod 2 yang berwarna biru. Okay, jadi final temperature adalah DR sebab tenaga mengalir dari kiri ke kanan. Okay, jadi temperature final adalah DR, TR. Okay, dan temperature initial adalah DQ, TQ. Along X2, maksudnya sepanjang rod 2 sahaja. Okay, jadi hati-hati bila buat gantian. So nampak macam ringkas sahaja slide ni, tapi slide ni lah yang paling banyak sekali dalam calculation. Calculation dalam tutor dan calculation dalam exam question. So kesimpulan dia dekat sini, awak kena tahu TQ nilai dia lebih kecil daripada TP dan TR lebih kecil daripada TQ. Bermaksud TR yang paling kecil, yang kedua kecil temperature adalah DQ dan paling tinggi temperature adalah P. Okay, so gantikan betul-betul. Right, dan
kebiasaan soalan ditanya adalah temperature DQ. Temperature dekat join between two conductors. So biasanya soalan minta adalah TQ. Jadi hati-hati gantikan TQ. Okay. X1 tu adalah distance ataupun the length ataupun thickness of respective root. Root PQ adalah root merah, root QR adalah root warna biru. So itu adalah X1 dengan X2. Okey, dan kenapa dia negatif adalah disebabkan tenaga mengalir from high temperature to the lower temperature, and that's why it has a negative sign. Okey.